Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat-sahabatku khazanah Islam? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Marilah sama-sama kita senantiasa membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Wa tahhir qalbi. Alhamdulillah. Pada episod yang ke-94 ini kita bertemu sekali lagi, namun kita akan ambil sedikit beberapa poin-poin penting yang telah kita ambil pada episod yang ke-93 tentang konsep halalan thayyibah. Tentunya tuan-tuan masih ingat. Adapun Singapore MUIS Halal Standard ataupun Halal Standard Singapore MUIS, ada 4 perkara. Yang pertama dikatakan the halalness of a food generally determined by 2 factors, internal and external. Kehalalan makanan secara umumnya ditentukan dengan 2 faktor. Yang pertama ialah internal dan yang kedua external. Maknanya faktor dalaman dan faktor keluar. Internal factors refers to the constituents or ingredients of the food, while external factors refers to the manner at which the food is handled and processed. Adapun faktor dalaman merujuk kepada undang-undang yang ditentukan ataupun ingredient, bahan-bahan daripada makanan yang diolah. Maka adapun external factor refers to the manner at which the food is handled and processed. Faktor luaran adalah rujuk kepada bagaimana cara makanan itu ditangani dan diproses. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, adapun yang kedua, a food is deemed halal if the ingredients used are from halal sources. Makanan itu ditentukan kehalalannya jika sekiranya bahan-bahan ingredientnya yang digunakan adalah sumber halal. In this case, the source of ingredients as well as the manner at which the ingredients are being processed and handled play an important role in determining the halalness of the end product. Maka dalam kes ini, sumber ingredient, bahan-bahan, begitu juga cara menanganinya, bahan-bahan itu yang diproses dan ditangani memainkan peranan yang penting dalam menentukan kehalalan sesuatu produk pada akhirnya. Dan seterusnya, from a holistic perspective, food must be halal, safe for human consumption, carries a high nutritional value. Sebagaimana yang dikatakan bahawa dari sudut perspektif yang menyeluruh, makanan itu mestilah halal. Yang kedua, selamat untuk kegunaan manusia ataupun orang-orang Muslim dan membawa nilai nutrisional yang tinggi. Ini menurut MUIS Halal Standard 2007. Seterusnya, halal food refers to the food that is allowed for Muslim consumption. Makanan yang halal itu dirujuk pada makanan yang dibenarkan dan dihalalkan untuk Muslim mengkonsumsinya atau makannya. For Muslims, it is important for them to ensure that their diet conforms to the guideline laid down by Islam. Bagi masyarakat Islam, ia adalah penting bagi mereka untuk memastikan diet pemakanan mereka sesuai dengan garis panduan yang telah ditentukan oleh Islam
dan begitu juga halal standard Singapura, Malaysia, Indonesia dan seterusnya. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, adapun makanan ataupun Malaysia standard Malaysia 1502.009 dikatakan Sharia law and fulfill the following condition. Yang dimaksudkan dengan makanan halal harus mengikut beberapa prasyarat. Ada 7. Yang pertama, halal food means food and beverage and or their ingredients that are permitted under the Sharia law and fulfill the following condition. Malaysia Standard 1500. Yang dikatakan makanan yang halal maknanya makanan, minuman yang mana bahan-bahan ingredientnya dibenarkan di bawah undang-undang syariah dan memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu. Yang pertama, not containing any parts of animals that are non-halal or not slaughtered according to Sharia law. Bahawa pemakanan itu tidak mengandungi bahagian daripada binatang atau binatang ternakan yang bukan halal dan tidak disembelih mengikut undang-undang syariah. Barulah apabila ia disembelih mengikut undang-undang syariah, maka ia adalah halal. Syarat yang seterusnya, not containing najis, alcohol or carrion. Makanan itu tidak mengandungi najis seperti alkohol, khamar ataupun bangkai. Yang keempat, safe for consumption. Makanan itu adalah selamat untuk dikonsumsi ataupun dimakan. Non-poisonous, makna tidak ada kandungan racun. Non-intoxicating, tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh membawa mabuk seperti arak. Non-hazardous to health, dan dia tidak membahayakan pada kesihatan. Itulah yang dimaksudkan halalan thayyibah. Dan begitu juga yang keempat, yang kelima, not prepared, processed or manufactured using equipment contaminated with najas. Makanan itu tidak disiapkan ataupun diproses mengikut ataupun peralatan kilang yang tidak tercemar dengan bahan-bahan najis seperti alkohol, ataupun bangkai, ataupun bercampur dengan daging khinzir. Dan begitu juga dikatakan makanan itu does not contain any human parts or its derivatives that are not permitted. Makanan itu tidak mengandungi bahagian-bahagian binatang yang terdapat yang tidak dibenarkan oleh Islam ataupun tidak halal ataupun tidak disembelih mengikut syariat Islam. Seterusnya, yang ketujuh, ketika persiapan makanan itu ataupun prosesnya ataupun menanganinya ataupun bukusannya ataupun simpanannya di dalam cold storage dan logistiknya, penyebarannya makanan itu, maka makanan dan minuman itu mestilah dipisahkan daripada mana-mana makanan yang tidak memenuhi piawaian yang telah kita ambil tadi, sama ada A, B, C, E ataupun F, ataupun any other things that have been decreed as najas by the Sharia court. Ataupun yang terakhir, makanan dan minuman itu tidak tercampur ataupun tercemar dengan najas, bangkai, alkohol berdasarkan kepada undang-undang syariah. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan dengan panduan-panduan ini sama ada Singapore Halal Standard atau Malaysia Halal Standard, bolehlah kita jadikan panduan. Dan begitu juga bagi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan konsep halal dan thayyibah ini jelas dan dapat diamalkan. Dan insya-Allah pada episod yang ke-94 untuk minggu ini, kita akan ambil satu lagi panduan makan dan minum menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan, contoh yang baik bagi kamu orang-orang yang beriman, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan begitu juga kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah dalam hidupnya, masya-Allah. Maka dari itu kita lihat mengapa kita perlu mengikut gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sihat di dunia. Perkara ini telah diakui oleh pakar-pakar perubatan di timur maupun di barat. Pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tibbun Nabawi ataupun dalam kitab-kitab lain mencakupi penyakit jiwa dan penyakit jasmani, maknanya fizikal dan begitu juga rohani. Seharusnya kaum muslimin menghidupkan kembali kepercayaan terhadap berbagai jenis ubat-ubatan asli dan herbal-herbal yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itu banyak boleh didapati di dalam kitab The Prophetic Medicine, kitab pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Greco-Arabic Herbal Medicine tadi. Seterusnya, ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, Masya Allah, mental dan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membuat kajian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar kuat mentalnya dan fizikalnya. Kalau kita lihat biasanya dalam usia kita sampai 50, kesihatan dan kekuatan kebanyakan kaum lelaki mula merosot, decline. Tetapi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kesihatan dan kekuatan baginda kekal sempurna sehinggalah usia 63 tahun ataupun hingga ke akhir hayatnya. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup padat dan memerlukan seorang yang benar-benar kuat mental dan fizikalnya untuk mengharungi segala aktiviti-aktiviti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi, petang, siang dan malam. Kita mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu membagikan masanya sama rata, sama ada untuk dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, ataupun masyarakatnya, ataupun rakyat agama, dan begitu juga umatnya, Masya Allah. Maka kalau sekiranya Nabi SAW tidak kuat mental, fizikal dan spiritual, sudah pasti banyak yang terabai. Maka itulah kita lihat panduan Nabi SAW mengenai makan dan minum. Rasulullah SAW memberi panduan kepada kita, alhamdulillah umat Islam, mengenai makanan, minuman yang meliputi pencegahan terlebih dos dan mengelakkan makan berlebih-lebihan dan panduan makan minum yang seimbang. Makanan boleh mengubah fungsi norma tubuh jika jumlahnya berlebih-lebihan dan tak mengikut konsep halal dan thayyibah. Sebahagian besar penyakit berlaku kerana pengambilan makanan yang berlebih-lebihan, dan begitu juga kita lihat pada akhir zaman manusia menghadapi berbagai-bagai macam makanan
penyakit kronik yang sungguh mengajaibkan. Penyakit yang muncul akibat mengambil makanan yang sukar dicerna. Banyak yang mengambil makanan yang kandungan proteinnya begitu tinggi ataupun daging-daging yang diproses seperti sausage, nugget, popcorn ataupun chicken dan sebagainya, yang mana kita lihat makanan-makanan yang diproses itu tidak mengambil makanan bahan yang asli. Maka panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, minumlah. Islam tidak menyekat makan minum kita, namun Allah berpesan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka kata Ibnu Jarir dalam membuat komen tentang ayat ini, sesungguhnya innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, yang makan dengan tanpa had dan tak mengambil faduli tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga garis panduan yang telah dijelaskan oleh Islam di dalam Al-Quran. Maka begitulah sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita lihat apabila kita memenuhi perut dengan makanan yang begitu banyak, ia boleh merugikan tubuh dan hati, dan jika dilakukan berterus-terusan pada masa hadapan, ia akan mengakibatkan berbagai-bagai macam penyakit sebagaimana yang kita lihat hari ini. Masyarakat kita terdedah dengan 101 jenis makanan penyakit yang sanggup ajaib. Kebanyakan mereka mengalami kanser usus ataupun collateral cancer ataupun colon cancer. Imam Syafi'i rahimahullah telah berkata, aku tidak pernah merasa kenyang selama 10 tahun kecuali sekali sahaja. Kerana kekenyangan akan mengakibatkan tubuh menjadi berat, hati menjadi keras wa'iyazbillah, dan mengurangkan kecerdasan dan aktiviti. Lantas itu terus mengundang rasa ngantuk dan malas, serta melemahkan jiwa dan mendorong agar malas beribadah dan bergiat. Dalam kitab Adabus Syafi'i oleh Ibnu Hatim. Memang ada benarnya apa yang dikomen dan dianjurkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itu Nabi juga berpesan, di antara punca segala macam penyakit, riwayat hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam Usnad, Imam At-Tirmizi, terdapat 2 hadis. Hadis yang pertama ni agak lemah. Al-batnu baitu kulli da'. Perut itu adalah sumber segala macam penyakit. Apabila kita makan tidak mengikut peraturan ataupun makan tidak seimbang. Dan dengan maksud hadis yang lain oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ruang, tidak ada kantung yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk dari perutnya. Ini terdapat dalam kitab Pengobatan Nabi Ibnu Qayyum 2014. Maka Nabi telah memberi kita panduan, cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan lokmah yang boleh meluruskan tulang punggungnya. Dan jika ia tak cukup, bolehlah ditambah, namun harus mengikut peraturan atur yang seimbang. 1/3 perutnya hendaklah diisi dengan makanan, 1/3 perutnya diisi dengan minuman, dan 1/3 adalah untuk bernafas agar ia dapat bergerak aktif. Masya Allah. Maka dipesan lagi bahawa dapur kamu adalah perut kamu. Apa yang kamu makan itulah yang akan menentukan masa depan kamu dan sikap kamu.
Maka sahabat-sahabatku khazanah Islam, pesanan seorang doktor Arab yang bernama Haris ibn Kaladah. Beliau telah mewarisi ilmu perubatan daripada Hippocrates 1000 tahun sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada Galen, doktor orang-orang Parsi. Dr. Haris mengatakan makanan itu adalah sumber segala macam penyakit. Bagaimana program diet itu menjadi sumber kesihatan. Jadi sebenarnya sumber kesihatan kita perlu mempunyai program diet. Jadi gaya hidup sihat ataupun pola hidup sihat yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, hikmah dari etika tata cara makan dan minum yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu aturan gaya hidup sihat ataupun dikatakan sebagai fundamental human guideline. Ini merupakan garis panduan asasi bagi manusia yang terdapat dalam kitab Tibbun Nabawi ataupun perubatan Nabi, The Prophetic Medicine 2004. Sahabatku khazanah Islam, Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, pesanannya, makanan yang sedikit memudahkan hati menerima kebenaran. Orang yang makan sedikit akan cepat menangkap ilmu pengetahuan, lebih-lebih lagi anak-anak kita di kalangan pelajar-pelajar. Makanan yang sedikit juga dapat mengawal hawa nafsu. Jadi kesimpulannya maknanya kita makan, minum, Allah dah katakan wa kulu washrabu, makan dan minum, namun jangan berlebih-lebihan. Maknanya makanan itu ialah makanan yang seimbang. Dan begitu juga pesanan Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam surah Al-An'am ayat 121 dan 118. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ. Janganlah kamu makan dari makanan apa yang tidak disebut nama Allah ataupun tidak disembelih mengikut syariat Islam. Begitu juga ayat 118 dari surah Al-An'am, firman Allah, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan makanlah dari apa sahaja yang disebut nama Allah padanya. Maka inilah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak muda yang bernama Ghulam. Mengikut hadis daripada Umar ibn Abi Salamah, dia menjadi anak titipan ataupun asuhan di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dia ajak Abdullah ibn Salamah makan bersamanya, maka tiba-tiba dia lihat tangannya, dia tidak mula dengan basmalah, makan dengan tangan kiri dan sebagainya. Terus Rasulullah SAW menegurnya, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak muda, bacalah bismillah, mulakanlah makan minum kamu dengan bismillah agar diberkati. Wa kul mimma, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Dan makanlah makanan yang hampir dekat dengan kamu. Ini adalah adab-adab ataupun dipanggil table manners. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, di sini ada petua 10 doktor syifa yang terbaik. Dalam pola hidup kita, bukanlah kita hanya jaga makan dan minum sahaja. Bahkan gaya hidup kita, pola hidup kita harus teratur. Jika kita amalkan 10 pola hidup ini ataupun petua-petua ini, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang sihat. Yang pertama, amalkanlah bangun sebelum subuh dan mengerjakan solat malam. Tak mengapa jika sekiranya hanya setengah jam sebelum subuh ataupun 1 jam sebelum subuh. Yang kedua, setelah bangun dari tidur,
kita minum madu asli campuran dengan air lebih kurang 1 gelas dengan air suam. Minum dengan air suam ketika perut kosong. Ini yang paling baik untuk menjaga perut kita. Yang ketiga, makan kurma ajwa 7 biji dari kawasan Alia setiap pagi. Dan ini dapat menghindarkan perut kita daripada keracunan dan begitu juga dielakkan daripada sihir. Yang keempat, banyakkan minum air mineral yang hangat. Elakkan terlalu banyak minum air dingin ataupun air ais kerana itu akan membahayakan perut kita. Setelah kita solat duha, kita terus keluar dari rumah berjalan kaki di bawah sinaran matahari kerana matahari boleh memberikan kita tenaga yang sungguh ajaib dan memberi kita vitamin D3 yang diperlukan oleh manusia ataupun wanita yang hamil memerlukan folic acid. Yang keenam, kita amalkan satu hari tilawatul Quran, 1 muka surat, 2 muka surat ataupun 3 muka surat kerana itu adalah syifa penawar bagi kita. Dan yang ketujuh, cubalah amalkan insya-Allah puasa Senin dan Khamis. Ini sangat digalakkan oleh para alim ulama. Begitu juga pakar-pakar kesihatan, tidak kira di barat maupun timur, mereka mengatakan puasa adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuh berbagai-bagai macam penyakit. Yang ke-8, balance food. Makanan yang seimbang. Jangan terlalu banyak makan daging-daging merah, daging yang diproses. Tetapi amalkanlah makan sayur-sayuran, buah-buahan 15 minit, setengah jam sebelum menjamu selera makanan yang berat. Yang ke-9, amalkanlah minum habbatus sauda. Sama ada yang serbuk, yang biji ataupun yang minyak. InsyaAllah ia memberi kita satu kekebalan dan begitu juga kekuatan ataupun antibiotik untuk mencegah daripada penyakit ataupun virus. Dan yang ke-10, hilangkan diri. Elakkan diri daripada stres dan sentiasa redha dengan apa pun Allah karuniakan kepada kita. Sedikit ataupun banyak. Apa saja yang Allah takdirkan kepada kita. Sebagaimana kita telah mengalami pandemik penularan COVID-19 selama hampir 4 tahun. Itu adalah qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terima dengan lapang dada. Ini menunjukkan Allah kasih dan sayang kepada kita. Seterusnya pesanan Nabi SAW ada 7. Elakkan terus tidur selepas kekenyangan makanan, tak kira makan siang ataupun makan malam. Kerana budaya itu akan boleh mengeraskan hati mengikut dalam kitab Pengobatan Nabi oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi. Abu Nu'aim menyatakan bahawa Rasulullah SAW melarang terus tidur setelah makan kerana ia boleh mengeraskan hati dan boleh mengakibatkan kerosakan usus kita ataupun boleh mengakibatkan barah kolon usus ataupun dipanggil collateral cancer. Para doktor juga menyarankan agar kita berjalan kaki 10 minit, 15 minit setelah makan makanan yang berat. Ataupun lakukan pergerakan badan. Kerana terus tidur setelah makanan yang berat amat berbahaya dan mengganggu sistem pencernaan kita. Seterusnya Nabi SAW berpesan, elakkan pengambilan makanan terlalu banyak sehingga memenuhi keseluruhan perut dan berat untuk bergerak dan beribadah. Nabi dah berpesan 1/3 perut kita diisi dengan makanan, 1/3 diisi dengan minuman dan 1/3 untuk pernafasan. Dan pesanan Nabi, elakkanlah makan terlalu lewat malam. Sebaik-baiknya sebelum isyak. Kalau selewatnya pun selepas isyak 1 jam ataupun 2 jam. Kerana kalau kita makan lewat malam, dah pukul 10, dah pukul 11, kemudian pukul 11.30 kita tidur, 12 kita tidur. Yang mana makanan di dalam perut kita ini
tidak sempat untuk hadam dengan betul. Inilah akibat banyak orang kena penyakit GERD, G-E-R-D, gastroesophageal reflux disease tadi. Gastroesophageal esophageal reflux disease, penyakit perut, penyakit usus dan berbagai-bagai macam penyakit yang dikatakan asam lambung ataupun perut masuk angin yang berbahaya tadi. Yang kelima, elakkanlah mencela makanan ataupun minuman. Jika kita suka, makanlah. Jika tak suka, makanan itu kurang enak, yang disiapkan oleh isteri kita ataupun siapa sahaja, maka kita diam sahaja dan bersyukur. Kecuali kalau sekiranya kita buat pesanan makanan ataupun di restoran, kita boleh buat komen kepada chefnya, bosnya, sama ada makanan itu mentah ataupun terlalu masin ataupun tidak ada garam langsung ataupun sebagainya. Boleh, itu adalah hak kita, tapi kita tidak menghina makanan itu. Seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, elakkan makan minum dengan menggunakan bekas pinggan bencana daripada emas dan perak. Mengapa? Kalau kita makan minum dengan menggunakan piring pinggan buatan emas dan perak, ia boleh mengeluarkan toksit yang boleh membahayakan perut kita. Yang keempat, elakkan makan minum di tempat yang didendangkan lagu-lagu yang meleka dan melalaikan, ataupun restoran itu juga menghidangkan arak, kerana itu boleh mengakibatkan syubhat dan tidak keselesaan. Dan akhir sekali, amalkanlah. Selepas kita makan, kita baca hamdalah, alhamdulillah, ataupun alhamdulillahilladzi at'amana, ataupun alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah yang begitu banyak dan baik, dan mudah-mudahan mendapat barakat daripada makan minum itu. Jadi walaupun lagi satu doa, dia bukan hadis, tapi boleh juga kita memulakan dengan bismillah atau basmalah. Kemudian kita berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah, Engkau berkatilah kami pada makan minum ini, fima razaqtana, daripada apa yang Kau karuniakan rezeki kepada kami, dan selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Dan kita mengetahui bagaimana datuk nenek kita Adam dan Hawa dikeluarkan daripada syurga adalah kerana akibat makan buah larangan yang dilarang oleh Allah SWT ataupun makanan yang haram. Rasulullah SAW tidak membiasakan minum. Setiap kali makan, minum. Setiap kali makan, minum. Tidak. Biarlah makanan itu selesai. Ataupun Nabi SAW sebelum makan akan berkumur-kumur dan minum air sedikit. Tetapi semasa makan, Nabi tidak minum bersama-samanya kerana ia boleh mengganggu metabolisme, sistem tubuh badan kita. Bahkan tidak digalakkan sama sekali ketika makan itu kita minum air ais dan air yang bergas. Kerana minuman air yang bergas ataupun terlalu dingin ketika makan ataupun selepas, menurut berbagai macam kajian, bahawa dikatakan cold ice water or drinks will solidify the oily stuff that you have just eaten. Kerana minuman yang terlalu sejuk, ia boleh membekukan makanan yang berminyak yang kita makan, dan itulah akibatnya tersumbat kolesterol ataupun dalam saluran darah kita. Inilah di antaranya akibat mengapa mereka kena serangan jantung ataupun penyakit-penyakit kronik. Maka dari itu, masih sama-sama kita terus mengamalkan makanan dan mengikut gaya hidup Rasulullah SAW, manusia yang paling sihat dalam dunia, dan Nabi SAW, dan mengikut aturan makanan di dalam Al-Quran, ialah makan buah-buahan, sayur-sayuran sebelum kita makan makanan yang berat. Mengapa? Kerana Allah sebut di dalam syurga buah-buahan dulu.
Fiha fakihatun. Di dalam syurga itu macam-macam makanan. Dan Allah juga sebut fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla. Di dalam surah Abasa, Allah memulakan dengan nama-nama buah-buahan, sayur-sayuran, barulah menyebut makanan yang berat seperti makanan kandungan protein. Jadi budayakanlah makan buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kita menjamu selera yang berat, makanan-makanan yang berat. Kerana buah-buahan yang kita makan tadi, insya-Allah akan menjadikan tubuh badan kita, perut kita alkaline, dan kita mempunyai kekebalan tubuh badan yang baik, dan begitu juga dihindarkan dari bagai-bagai macam penyakit. Ayo sahabat-sahabatku, marilah sama-sama kita mengamalkan 10 petua sihat ataupun doktor syifa yang terbaik. Amalkanlah bangun setengah jam sebelum subuh ataupun 1 jam sebelum subuh untuk bermuhasabah kepada Allah. Budayakan apabila kita bangun pagi-pagi, setelah membersihkan mulut kita, kita makan madu asli campuran dengan air suam. Kemudian itu barulah apabila selepas subuh, kita nak sarapan, amalkanlah makan kurma ajwa 7 biji. Bagi mereka yang sukar, makanlah 5 biji secara perlahan-lahan. Dan seterusnya banyakkan minum air mineral, air alkaline. Lebih-lebih lagi musim pandemik ini agar perut kita senantiasa alkaline dan dihindarkan daripada segala macam penyakit. Kemudian itu kita salat duha dan berjalan di bawah sinaran matahari agar kita diberi kekuatan vitamin D3. Dan amalkanlah tilawatul Quran walaupun 1 muka surat. Lama-lama 2 muka surat ataupun 3 muka surat. Dan hidupkanlah budaya puasa sunnah Senin, Khamis ataupun 3 hari di dalam setiap bulan. Nescaya anda akan sihat. Dan amalkanlah makanan yang seimbang, balanced food. Dan amalkanlah minyak zaitun yang organik, extra virgin, dan begitu juga habbatus sauda. Dan akhir sekali, hilangkan stres, dapatkanlah ketenangan jiwa, redalah dengan apa qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kembalilah mendapatkan ketenangan dan penyejuk mata di dalam solat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna minal ladzina fi salatihim khashi'un wal ladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma afini fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina wa tahhir qulubana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala